Saudara Lim Guan Eng, Pengerusi Kebangsaan DAP, serta ahli-ahli jawatankuasa eksekutif tertinggi parti CEC, ahli-ahli veteran, Saudara Tan Sri Lim Kek Siang dan juga Pengerusi Kerap Veteran DAP, Saudara Lai Kok Peng, para perwakilan, saudara-saudari yang saya hormati, salam Malaysia Madani, selamat pagi, saudara-saudari, Wanakem, 各位同胞们、各位同志们、各位代表们，大家早上好。Terlebih dahulu bagi pihak CEC Parti, saya ingin mengalu-alukan kehadiran tetamu-tetamu khas kita daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan. Kita mengalu-alukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Pengerusi Barisan Nasional merangkap Presiden UMNO, serta rombongan daripada UMNO dan Barisan Nasional. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Presiden Parti Amanah Negara serta rombongan. Yang Berhormat Saudara Rafizi, Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat dan rombongan. Yang Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Naib Presiden Parti Keadilan merangkap Datuk Menteri Besar Selangor. Yang Berhormat Datuk Larry Seng, Presiden Parti Bangsa Malaysia serta rombongan. Seluruh rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan serta rakan-rakan daripada media, kita mengalu-alukan dan selamat datang ke persidangan tahunan Parti DAP untuk 2023. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah memaklumkan kepada saya bahawa tak dapat hadir pada pagi ini kerana pada pagi ini Yang Amat Berhormat perlu mempersiapkan ucapan pembentangan kajian separuh penggal untuk rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan di Parlimen pada pagi esok. Jadi Yang Amat Berhormat memohon maaf di atas ketidakhadiran beliau, tetapi menyampaikan salam kepada semua saudara dan saudari. Saya ingin memulakan ucapan saya dengan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan sekalung penghargaan kepada semua pimpinan dan ahli-ahli dalam Kerajaan Perpaduan, khususnya kepada Parti Amanah, kepada Bang Mat, di atas kemenangan cemerlang dalam pilihan raya kecil di Pulai dan Simpang Jelam semalam. Ini merupakan satu suntikan semangat bukan saja kepada Pakatan Harapan, tetapi merupakan satu undi keyakinan kepada Kerajaan Perpaduan. Dan sudah tentu saya yakin ia akan membakar semangat, menaikkan semangat semua parti dalam Kerajaan Perpaduan. Bukti jelas bahawa pada hari ini, selepas kemenangan di Pulai dan Simpang Jeram semalam, kehadiran perwakilan pun kita cukup ramai pada pagi ini, sehingga kerusi pun tak cukup di belakang, ada yang bangun di belakang. Jadi ini merupakan satu semangat yang baru, dan saya yakin bahawa semangat kemenangan ini akan terus dibawa ke Dun Pelangai di negeri Pahang, dan kita akan bersama-sama
memastikan kemenangan calon kerajaan perpaduan di Dun Pelangai nanti. 我们首先要恭喜诚信党和团结政府，因为在昨天的补选，我们得到一个非常好的成绩，使到大家非常的兴奋，我们也感觉非常的高兴。这一点肯定能够给予团结政府一个强大的信心，来面对所有的挑战。Saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, 18 bulan yang lalu kita telah mengadakan Kongres Kebangsaan DAP, iaitu pada 20 Mac 2022, di mana dalam kongres tersebut pemilihan parti telah diadakan, satu jawatankuasa CEC yang baru telah dibentuk dan saya telah diberikan mandat untuk mengetuai CEC dan menjadi Setiausaha Agung yang baru, mengambil alih daripada saudara Lim Guan Eng yang telah berkhidmat lebih 18 tahun sebagai Setiausaha Agung pada ketika itu. Dalam tempoh 18 bulan yang lalu ini, CEC yang baru telah menghadapi dua ujian yang sangat penting dalam tempoh ini. Tak sampai 7 bulan CEC baru mengambil alih, Parlimen telah dibubarkan pada bulan Oktober. Ujian pertama kita yang terpaksa dihadapi oleh saya sebagai Setiausaha Agung dan seluruh CEC ialah pilihan raya umum yang ke-15, yang merupakan satu persaingan yang cukup sengit dan pilihan raya yang cukup tidak menentu. Namun begitu, sukacita saya nak melaporkan kepada CEC, kepada para perwakilan, bahawa daripada 55 kerusi yang kita tandingi, DAP berjaya menang 40 kerusi Parlimen. Ini merupakan peratusan kemenangan sebanyak 73%, antara yang tertinggi daripada parti-parti politik yang bertanding dalam pilihan raya umum. Di Semenanjung, kita berjaya mempertahankan kesemua 33 kerusi Parlimen yang kita menang pada tahun 2018. Tak ada satu pun kerusi di Semenanjung yang kita terlepas. Di Sabah, kita mempertahankan 2 daripada 3 kerusi Parlimen yang kita menang pada tahun 2018. Manakala di Sarawak, 5 daripada 6 kerusi yang kita menang pada PIU 2018. Kemenangan 40 kerusi Parlimen oleh DAP juga merupakan satu penyumbang terbesar kepada jumlah kerusi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, sebanyak 82 kerusi Parlimen pada PIU ke-15. Selepas itu, kita menghadapi ujian yang kedua, iaitu pada bulan lalu, di mana kita menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri, walaupun DAP hanya bertanding di 4 negeri, yakni di Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Sekali lagi kita berhadapan dengan satu ujian yang cukup besar, tetapi kita sekali lagi mencapai kejayaan. Daripada 47 kerusi yang kita tandingi, kita menang 46 kerusi. Peratusan kemenangan 98%. Saya bagi pihak CEC ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada DAP Pulau Pinang dan saudara Chow Kuan Yeow kerana sekali lagi mempertahankan ke-19 kerusi yang kita tandingi di Pulau Pinang, sekaligus terus menerajui Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebagai Ketua Menteri.
Saya juga merakamkan syabas dan tahniah kepada saudara Gobind Singh dan DAP Selangor kerana berjaya menyumbang 15 kerusi di Selangor, termasuk 3 kerusi yang agak mencabar seperti Sungai Pelik, seperti Kuala Kubu Baru dan Banting. 3 kerusi yang kita telah kenal pasti sebagai antara kerusi yang agak bahaya, tetapi kita berjaya mempertahankan semua kerusi tersebut. Sudah tentu di atas kerjasama dan sumbangan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan. Saya juga ingin bagi pihak CEC merakamkan syabas dan tahniah kepada pengerusi DAP Negeri Sembilan dan DAP Negeri Sembilan, iaitu saya sendiri, kerana Negeri Sembilan juga mempertahankan semua 11 kerusi yang kita tandingi. Dan saya nak secara bangganya menyatakan bahawa Setiausaha Agong DAP menang di Dun Cena sekali ganda lebih besar majoritinya. Bukan menang saja di daerah mengundi tradisi kita. Kita buat kali pertama menang di daerah mengundi masyarakat orang asli di Kampung Cena. Ini adalah atas kejayaan kerjasama kita dalam kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Jadi bukannya kita nak mengangkat bako sendiri, not blowing our own trumpet, tetapi CEC baru telah melepasi 2 ujian yang penting dalam tempoh 18 bulan ini, dan ini merupakan report card kita kepada para perwakilan. Saudara dan saudari, khususnya kepada rakan-rakan baru kita dalam kerajaan perpaduan, DAP bukannya satu parti yang besar. Kita merupakan satu parti yang kecil dari segi keahlian. Dulu ramai pihak media tanya kita, DAP ada berapa ahli? Saya selama 10 tahun sebagai setiausaha organisasi kebangsaan selalu mengelak daripada menjawab soalan ini, kerana kadang-kala kita berasa malu. Jumlah keahlian kita terlalu sedikit, kita tak berani umumkan. Tetapi hari ini saya nak mengumumkan bahawa DAP pada ketika ini mempunyai 2042 cawangan di seluruh negara dengan keahlian 239,408 orang ahli. Kalau berbanding dengan parti-parti yang lain, kita bukannya parti yang besar. Dari segi keahlian kita merupakan parti yang cukup kecil. 339,000 ini daripada awal penubuhan sampai sekarang CD keahlian dia, termasuk yang masih hidup dan sudah meninggal dunia ataupun meninggalkan parti. Jadi memang kita bukannya satu parti yang besar, kita satu parti yang sangat kecil dari segi keahlian, tetapi kita mempunyai jentera pilihan raya yang cukup berkesan dan efisien. Dan yang paling penting, ahli-ahli kita yang setia kepada perjuangan dan mempunyai disiplin jati diri yang tinggi. Walaupun kita tak mempunyai keahlian yang ramai, tetapi kita mempunyai sokongan daripada pengundi yang cukup tinggi, di mana dalam PRU ke-15 kita memperolehi 2,422,577 undi daripada pengundi-pengundi di seluruh negara. DAP telah diberikan mandat dan kepercayaan yang cukup besar oleh penyokong. Kita mesti ada keyakinan diri. Pada hari ini
kita merupakan sebahagian daripada kerajaan. Kita mesti ada keyakinan diri bahawa DAP disokong dan didukung oleh ramai penyokong kita, dari ramai pengundi kita. Tetapi kita jangan sesekali berasa angkuh dan sombong bahawa sokongan ini akan berkekalan selama-lamanya. Hari ini kita mempunyai mandat yang besar, dan tanggungjawab ini mesti kita gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan dan kemajuan negara serta kesejahteraan rakyat, dan bukannya untuk kepentingan diri. Hari ini boleh dikatakan DAP berada dalam satu puncak kejayaan, tetapi kita mesti mengingatkan diri kita sendiri bahawa semua pemimpin DAP, semua ahli DAP mesti sentiasa merendahkan diri, sentiasa merasakan bahawa kita terhutang budi kepada rakyat, dan tidak boleh sama sekali berasa sombong dan angkuh dalam perjuangan kita. Kita diberikan sokongan, kita diberikan mandat untuk membawa kebaikan kepada negara, untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat. Dan inilah tugas dan tanggungjawab kita. Justru itu, selepas pilihan raya umum yang ke-15, pimpinan tertinggi parti CEC pada 20 hari November, 20 hari bulan November, iaitu sehari selepas pilihan raya umum, kita mengadakan mesyuarat tergempar di kalangan ahli-ahli CEC dan juga ahli-ahli parlimen baru yang dipilih, telah pun memberikan mandat kepada saya selaku Setiausaha Agung untuk membincang, untuk berunding dengan parti-parti lain dengan satu objektif utama, iaitu kita mesti menaikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Itu mandat yang diberikan kepada saya untuk berunding oleh CEC dan semua 40 ahli parlimen yang baru dipilih. Kerana pada ketika itu kita tahu bahawa itu merupakan misi utama untuk memastikan negara kita terus ditadbir, terus dipimpin oleh sebuah kerajaan yang boleh mewakili seluruh rakyat Malaysia. Jadi CEC telah pun memberikan mandat supaya kita berunding dengan parti-parti lain, termasuk seteru kita yang begitu lama, iaitu rakan baru kita daripada Barisan Nasional. Saya memberitahu kepada rakan-rakan dalam CEC dan ahli parlimen pada malam 20 November, saya kata keesokan harinya 21 November saya akan menjejak kaki ke PWTC, Menara UMNO, untuk menghadiri mesyuarat perundingan dengan pucuk pimpinan Barisan Nasional. Dan 21 November kita mengadakan mesyuarat kali pertama secara rasminya untuk berunding dan membincangkan parameter untuk kita membentuk sebuah kerajaan. Walaupun pada hari itu tidak ada keputusan, tetapi mesyuarat pertama diadakan pada 21 November 2022. Tetapi apa yang penting dalam tempoh 5 hari tersebut, daripada 19 hingga 24 November, DAP telah pun memainkan peranan dan tanggungjawab kita dengan penuh berhemah dan penuh rendah diri. Ini merupakan rekod dan sejarah kita dalam
perjalanan politik negara dalam pembentukan kerajaan perpaduan, kita mengambil satu sikap rendah diri dan pragmatik, termasuk saya terbang ke Kuching, Sarawak bersama saudara Ngah Koming, bertemu dengan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari. Semua ini merupakan sumbangan kita dan peranan kita demi satu matlamat, iaitu kita mahu mendukung sebuah kerajaan perpaduan yang mewakili semua kaum, semua agama, semua wilayah di Malaysia. Dan ini telah kita lakukan. Kita ketepikan perbezaan politik. Kita bekerjasama di atas satu semangat bahawa Malaysia tak boleh dipimpin oleh sebuah kerajaan yang mengamalkan pendekatan ekstrim dan tidak mewakili semua kaum dan semua wilayah dalam negara kita. Dan kita menjunjung kasih di atas kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, di atas titah Tuanku, supaya sebuah kerajaan perpaduan ditubuhkan. Dan hasilnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, dan pada hari ini terbentuknya sebuah kerajaan yang mewakili semua kaum, semua agama, semua wilayah dalam negara kita. Kerajaan perpaduan ini ada 19 parti daripada 4 gabungan besar: Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS, yang terdiri daripada kesemuanya 19 parti-parti politik di negara kita. Tetapi dalam kerajaan perpaduan ini, kita lihat bahawa pimpinan Melayu, parti-parti yang mewakili Melayu daripada UMNO, Amanah, Keadilan, ada dalam kerajaan perpaduan. Yang mewakili bukan Melayu, ada di kalangan daripada DAP, Parti Keadilan. Yang mewakili kepentingan Sarawak, GPS. Yang mewakili kepentingan Sabah, GRS. Ini menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan pada hari ini adalah satu kerajaan yang inklusif, yang benar-benar mewakili aspirasi seluruh rakyat Malaysia. 各位同志，我们经过第15届全国大选的挑战，虽然我们赢40个国会议席，但是大家都知道，在11月19号那一个晚上，我们不能够组成政府。但是我们从19号到24号，我们扮演重要的角色，来确保一个团结政府能够诞生，确保安华伊布拉欣成为我国的首相。今天的团结政府可以说是代表全民，代表所有马来西亚人民，所有种族，所有宗教，每一个州，我们都是在团结政府里面。所以今天的团结政府可以说是马来西亚的一个全民的政府。行动党扮演一个重大和重要的角色。Saudara dan saudari, misi kita dalam kerajaan perpaduan ialah memastikan projek perpaduan ini berjaya. Kerana bagi kita dalam DAP, kerajaan perpaduan pada hari ini adalah satu-satunya pilihan untuk memastikan Malaysia bangkit semula dan kita membina semula negara kita dalam semua bidang, baik ekonomi, baik sosial, baik pendidikan, baik daya saing. Dalam segala bidang pun
kita nak bina kekuatan baru demi negara, dan projek perpaduan ini mesti kita jayakan dan usahakan secara bersama. Justru itu, saya nak meyakinkan rakan-rakan daripada Barisan Nasional, khususnya daripada UMNO, bahawa DAP akan sentiasa mengambil satu pendekatan sederhana dalam politik kita, dalam segala keputusan kita, dalam dasar kita, dalam pendekatan politik kita. Jadi sudah sampai masanya semua parti, terutamanya parti-parti yang mendukung kerajaan perpaduan, semua parti harus mengambil jalan pertengahan. Kita mesti tarik ke semua parti ke arah graviti kita di tengah-tengah. We must be the center of politics in this country. Sebagai sebuah parti yang berlandaskan ideologi social demokrasi, social demokrasi ini mengamalkan pendekatan politik center left dari segi doktrin dan juga pendekatan politik kita. Social demokrasi ditakrifkan sebagai center left ataupun pertengahan kiri. Kita bukannya parti komunis. Jadi saya nak sekali lagi menyatakan bahawa ideologi kita ialah social demokrasi, dan kita mengamalkan pendekatan pertengahan. Sentris adalah pendekatan yang paling penting, dan semua parti yang membentuk kerajaan perpaduan mesti mengambil jalan sederhana ini, mengambil jalan pertengahan, centrist policy, centrist approach, supaya kita boleh menjadi satu dukungan dan menjadi satu pilihan kepada majoriti rakyat Malaysia. Dan apabila kita mengumpulkan kekuatan ini, semua parti, semua kekuatan politik dibawa ke tengah, jadi kekuatan ini, gravitinya akan berpusat di politik pertengahan, politik sederhana. Dan percayalah bahawa politik kesederhanaan ini, politik pertengahan ini adalah satu kuasa besar yang boleh menewaskan politik ekstrim dan politik keterlaluan oleh pihak lawan. Buktinya sudah terbukti di Pulai dan di Simpang Jeram semalam. Dan kita mesti membawa semangat ini untuk sampai ke seluruh pelosok negara, supaya politik kesederhanaan inilah yang akan membawa Malaysia menjadi lebih gemilang dan menjadi lebih hebat di persada dunia. Ini adalah pendekatan yang mesti kita ambil. Perjuangan DAP akan sentiasa berlandaskan kepada perlembagaan persekutuan. Berulang kali telah kita sebut bahawa DAP mesti berpaksikan kepada perlembagaan persekutuan. Perlembagaan parti kita, perjuangannya, objektifnya, semuanya berlandaskan dan sedari dengan perlembagaan persekutuan. Jadi tidak perlu ada apa-apa kebimbangan daripada masyarakat Melayu terhadap DAP. Perjuangan DAP ini yang pertamanya mengikut lunas undang-undang. Kita mempertahankan perlembagaan persekutuan berlandaskan kepada prinsip-prinsip rukun negara. 5 prinsip rukun negara yang kita berikrar merupakan landasan yang sama yang diambil oleh DAP. Sekali lagi saya nak mengulangi bahawa tidak ada masalah untuk DAP, dan memang dalam perlembagaan parti kita mempertahankan perlembagaan persekutuan di mana prinsip-prinsip yang jelas berkenaan dengan beberapa isu sensitif
telah pun ditakrifkan dan dizahirkan, termasuklah Islam sebagai agama persekutuan. Tetapi kebebasan agama untuk agama-agama lain sentiasa dipertahankan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi tidak melarang pembelajaran bahasa-bahasa ibunda yang lain. Itu merupakan prinsip dalam Perlembagaan Persekutuan yang kita ambil. Kedudukan perkara 153 dan kedudukan institusi Raja-Raja Melayu itu memang tidak menjadi pertikaian kepada kita. Apa yang kita nak capai, apa yang kita nak perjuangkan ialah satu sistem kerajaan yang adil, mengambil kira kemasymukan dalam negara kita, di mana ada kepelbagaian kaum dan agama, di mana walaupun ada prinsip-prinsip yang berpaksikan kepada Perlembagaan Persekutuan, kebebasan kaum dan agama lain sentiasa terpelihara. Itu yang merupakan prinsip yang kita akan dukung dan kita pertahankan. Kerajaan perpaduan kini sudah memasuki bulan yang ke-9. Kita ada baki hampir 4 tahun untuk memastikan kita menjayakan projek ini. Projek UG, projek Unity Government ini mesti kita jayakan dalam tempoh 4 tahun yang akan datang. Yang paling penting bagi kita ialah seluruh tenaga dan usaha dalam kerajaan perpaduan mesti memastikan ekonomi kita pesat membangun dan menjayakan dasar ekonomi madani. Ekonomi madani yang berpaksikan kepada 6 prinsip. Yang pertama, kemampanan, sustainability. Kedua, kesejahteraan. Ketiga, daya cipta. Keempat, hormat. Kelima, keyakinan. Dan keenam, ihsan. 6 prinsip ini memang merupakan prinsip yang serari dengan perjuangan DAP. Kita mahu pembangunan kita mampan, menjaga alam sekitar kita. Itu sebabnya ada dasar sekarang ini peralihan kepada tenaga baru. Itu memang kemampanan yang kita nak lihat, bukan saja untuk generasi pada hari ini, tetapi untuk generasi pada hari esok. Kesejahteraan, kita mahu rakyat Malaysia kita sejahtera. Kita mahu orang Melayu hidup sejahtera. Kita mahu orang India hidup sejahtera. Kita mahu Cina hidup sejahtera. Kita mahu Kadazan dan Iban, seluruh rakyat Malaysia hidup sejahtera dalam negara kita ini. Kita mahu masyarakat kita mempunyai daya cipta yang tinggi. Ada keupayaan dari segi daya cipta, ada intelektual yang tinggi, kreativiti yang tinggi, nak menghasilkan juara-juara dan jago-jago dunia. Ini mesti perlu direalisasikan dengan satu sistem pendidikan ke arah objektif tersebut. Keempat, hormat. Prinsip hormat menghormati yang mesti kita terapkan dalam budaya masyarakat kita. Dan ini merupakan trust yang utama untuk kelangsungan masyarakat majmuk dalam negara kita. Bahawa kita mesti mengamalkan semangat hormat menghormati antara kaum dan antara agama. Kita mesti menghormati semua agama kita. Sudah tentu kita mesti menjaga sensitiviti antara satu sama lain. Kita tidak impose pandangan kita kepada penganut agama lain, tetapi kita mesti hormat menghormati antara satu sama lain yang mesti kita bawa dalam masyarakat majmuk negara kita. Yang kelima, keyakinan. Kita mesti ada keyakinan bahawa pada hari ini
Kita mesti ada keyakinan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang hebat, sebuah negara yang ada penghormatan yang cukup tinggi di seluruh dunia. Dan saya berani mengatakan bahawa dalam tempoh 9 bulan ini, kedudukan dan juga tempat Malaysia di pentas dunia telah kembali ke tempat asalnya, di mana kita dihormati oleh seluruh dunia. Menteri Luar Datuk Seri Zamri berada di sini pada hari ini. Dia bercuti di Malaysia, sebab kalau dia keluar negara baru dia kerja. Hari ini beliau bercuti sehari. Tetapi dalam tempoh 9 bulan, kita boleh lihat, kita boleh rasa pemimpin-pemimpin dunia, negara-negara dunia di luar, termasuk di peringkat ASEAN, di negara China, India, Amerika Syarikat, Eropah, kuasa-kuasa besar memberikan fokus dan perhatian semula kepada Malaysia dan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiap minggu saya tahu bahawa dalam mesyuarat kabinet begitu banyak jemputan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Luar kita untuk hadir ke pentas-pentas dunia, persidangan-persidangan antarabangsa, kerana dunia nak mendengar pandangan dan pendirian Malaysia dalam isu-isu antarabangsa. Selepas kajian separuh penggar nanti, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ditemani oleh Menteri Luar akan hadir ke persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations General Assembly, pertengahan bulan ini, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mewakili Malaysia berucap di pentas PBB. Ini merupakan manifestasi keyakinan kita di pentas dunia untuk dunia mendengar suara daripada Malaysia. Yang keenam, prinsip ihsan. Kita mesti mempunyai prinsip dan semangat ihsan. Seperti yang saya kata dalam persidangan wanita semalam, yang dapat menyatu padukan kita ialah semangat ihsan, manusiawi, the spirit of humanity yang boleh menyatu padukan kita. Kita dicipta oleh Tuhan dalam pelbagai ras, pelbagai wajah, pelbagai kaum, pelbagai warna kulit. Tetapi satunya yang boleh menyatu padukan kita ialah hati naruri kita, based on humanity, ihsan manusiawi. Itu yang akan menyatu padukan kita. Semua kita mempunyai aspirasi yang sama. Kita mahu hidup dalam sebuah negara yang baik, sebuah masyarakat yang progresif, satu negara yang maju, kerajaan yang prihatin kepada rakyat, yang menjaga rakyat, yang boleh mengurus tadbir negara dengan baik. Ini aspirasi semua kaum, tak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kadasan. Yakinlah di seluruh rakyat Malaysia, kita mahu kehidupan yang lebih baik. Rakyat mahu infrastruktur pembangunan yang baik. Sebelum saya hadir ke perhimpunan pada hari ini, saya tengok video yang dikongsi oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, ucapan yang di-Pertuan Agong di Sabah 2 hari yang lalu, di mana Agong telah pun mengadakan kembara kenali Borneo untuk mendengar dan menyantuni rakyat di Sabah dan Sarawak. Hasrat orang-orang Sabah ialah mahu jalan raya yang lebih baik, bekalan elektrik yang stabil dan bekalan air yang bersih. Ini hasrat rakyat Sabah untuk melihat pembangunan dalam perkara-perkara infrastruktur asas. Jadi itu adalah tanggungjawab kita, ihsan kita, bahawa walaupun kita, kebanyakan daripada kita yang hadir pada hari ini daripada Semenanjung, kita mesti ada semangat ihsan,
supaya kita nak pastikan rakyat di Sabah, di pedalaman Sarawak juga boleh hidup dengan baik dan membangun secara bersama dengan semenanjung. Bukan saja Sabah Sarawak, malah walaupun kita tidak diterima di Kelantan, kita juga mahu bekalan air yang bersih di negeri Kelantan. Ini semangat ihsan kita, humanity kita yang mesti kita yakinkan kepada rakyat Malaysia. Saudara dan saudari, dalam prinsip dasar ekonomi madani yang paling penting yang ditetapkan, bukan saja dari segi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi semata-mata tak cukup, tetapi perlu memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi dapat menstruktur semula ekonomi dan juga membawa kepada pendapatan yang lebih tinggi kepada rakyat. Jadi kerangka ekonomi madani ini cukup baik, dasar yang cukup jelas, objektif yang cukup tepat. Tetapi cabaran kita ialah bagaimana kita merealisasikan semua dasar dan objektif ini, dan ia mesti diterjemahkan dengan inisiatif yang jelas dan tindakan-tindakan yang tepat. Baru-baru ini Perdana Menteri telah pun meluncurkan beberapa dasar baru, di antaranya pelan peralihan tenaga yang merupakan satu dasar yang penting dalam industri tenaga kita, penggunaan tenaga kita, yang bakal menjadi satu pemangkin kepada pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga melancarkan Pelan Indo Perindustrian, New Industrial Master Plan, yang membawa satu pendekatan baru ke arah mission ekonomi, iaitu ekonomi berpaksikan kepada beberapa misi, berentasi pelbagai sektor. Ini merupakan satu pendekatan baru yang mesti disambut oleh semua parti dalam kerajaan perpaduan, semua menteri, timbalan menteri, ahli parlimen, mesti kita sambut bersama-sama. Tetapi yang paling penting, saudara dan saudari, ialah kita mesti memanfaatkan kekuatan kita dan kelebihan semula jadi Malaysia dari segi geografi dan kedudukan kita. Negara kita mesti melihat pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun ini. Tetapi pada masa yang sama, kita mahu pendapatan rakyat juga meningkat. Dan saya lihat bahawa potensi ekonomi kita ada beberapa pemangkin yang utama. Di hampir semua negeri, semua wilayah ada kelebihan ini. Bermula daripada wilayah tengah, di Greater Klang Valley, yang merangkumi negeri Selangor dan negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang merupakan pusat kemajuan dan pembangunan ekonomi negara kita. Saya yakin akan terus mendapat tempias dan lonjakan daripada semua dasar yang kita laksanakan di peringkat kerajaan perpaduan, dan Greater Klang Valley akan sentiasa merupakan tumpuan kepada pembangunan ekonomi negara kita. Di Selangor umpamanya, kita lihat bahawa potensi yang cukup besar untuk kita memperhebatkan lagi industri perkhidmatan, industri logistik, kerana kita mempunyai lapangan terbang antarabangsa paling besar di dalam Selangor, di Sepang. Pelabuhan paling utama di Selangor. Tak cukup dengan 2 pelabuhan, ada Northport, ada Westport. Sekarang kita nak juga merancang pelabuhan yang ketiga di Pulau Keri, the third port in Pulau Keri. Jadi segala infrastruktur pelabuhan yang paling strategik berada di negeri Selangor, dan mesti kita gunakan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan semua industri pembuatan dan industri logistik dalam negara kita. Satu lagi sektor yang cukup penting, yang ada potensi yang cukup besar untuk melonjak pendapatan rakyat kita, ialah industri aeroangkasa, aerospace industry, di mana Selangor mengadakan pelbagai inisiatif ke arah tersebut dan dibantu dengan projek
yang bakal dilaksanakan oleh MAHB untuk regeneration lapangan terbang Subang, supaya Subang menjadi satu pusat pertumbuhan industri aero angkasa dalam negara kita. Jadi Greater Klang Valley ada pemangkin yang cukup hebat. Kita lihat di wilayah utara, Perak, Pulau Pinang, Negeri Kedah, ada sektor pembuatan yang mempunyai potensi yang cukup besar. Di Kulim, Kedah dan di Pulau Pinang umpamanya, sektor semiconductor dan E&E yang cukup besar, melihat kepada pelaburan yang banyak akan masuk ke negeri Pulau Pinang dan juga di Kulim yang dibawa oleh pelaburan-pelaburan antarabangsa. Kita mesti pastikan bahawa ini dapat terus diperkasakan dan kita dapat memaksimalkan nilai pelaburan ini demi meningkatkan pendapatan rakyat di wilayah tersebut. Di Perak bakal dibangunkan Auto City di Tanjung Malim, mempunyai sumber-sumber asli yang cukup banyak di negeri Perak. Dan pada masa yang sama, kita akan terus memperkasakan infrastruktur dari segi pelabuhan, lapangan terbang, supaya wilayah utara bakal menjadi satu gegasi ekonomi dalam sektor pembuatan. Kita lihat di wilayah selatan, di Johor umpamanya, Saudara Liu Cintong mempromosikan satu konsep The Greater Johor Bahru. Memang Johor Bahru akan pesat membangun. Negeri Johor akan mendapat tempias yang cukup besar dalam beberapa tahun yang akan datang. Ada projek-projek perintis dan perangsang yang cukup hebat, antaranya RTS yang menghubungkan Singapura kepada Johor Bahru, yang kita telah merancang bukan saja sebagai satu sistem transit di antara dua destinasi, tetapi kita nak mengintegrasikan ekonomi di sempadan dan bakal sebagai perangsang kepada pertumbuhan di Greater Johor Bahru. Tambahan pula dengan insentif yang telah pun diumumkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri, zon kewangan khas di Johor Bahru. Semua ini akan bakal mengubah landscape ekonomi dan wajah di wilayah selatan, terutamanya di Johor. Di wilayah Sarawak, kita lihat bahawa tenaga baru diperbaharui yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam ekonomi pada hari ini, telah pun diberikan tumpuan dan perhatian yang cukup besar oleh Kerajaan Sarawak, dan sudah tentu Kerajaan Persekutuan memberikan sokongan yang padu kepada pertumbuhan di negeri Sarawak. Sabah juga tidak terkecuali. Sabah mempunyai potensi dari segi industri pelancongan yang mesti kita bantu untuk menaikkan lagi. Semua ini ada juga peranan yang dimainkan oleh Kementerian Pengangkutan untuk memastikan infrastruktur dan juga konektiviti kita yang lebih baik demi kemajuan dalam ekonomi di semua wilayah yang saya sebut tadi. 各位同志，我们未来4年最大的挑战就是要确保我们经济能够有很好的成长。确保经济成长的过程，我们也要人民的收入提高，最重要，人民的生活能够提升。当人民的收入提高，每一个人都有好的生活，这个才能够给到政府一个大的信心。我们未来4年最重要的任务，就是要确保我们的经济能够成长，人民的生活更好。来届大选，人民一定支持团结政府。所以，我们要全党的同志们，所有的部长、副部长、国州议员，我们全心全力，确保我们为国家贡献，帮助政府提升我们的经济的效力。我们这一点如果能够做得到，下一届大选，我非常有信心，人民会继续支
支持民主行动党还有团结政府。Dalam memastikan kita mencapai objektif dalam dasar ekonomi madani ini, kita perlu memastikan bahawa kita tidak lupa kepada janji dan manifesto kita, iaitu bahawa kita nak membawa pembaharuan dalam sistem pentadbiran negara kita, memastikan tata kelola yang baik dan urus tadbir yang berintegriti, reformasi institusi yang memang telah pun dijanjikan dan akan terus diberikan perhatian dan diambil tindakan. Dan Kabinet telah pun secara prinsipnya meluluskan reformasi institusi yang paling penting, iaitu pengasingan kuasa perguam negara dan pendakwa raya yang telah pun kita bincang dalam jemaah menteri dan diluluskan secara prinsipnya, tetapi akan mengambil masa untuk mengkaji bagaimana dia dilaksanakan kerana implikasi perundangan dan kewangan mesti diambil kira. Jadi memang itu adalah beberapa langkah yang kita akan ambil dalam kerajaan, dan kita pastikan bahawa semua ini akan dilaksanakan demi memastikan keyakinan dunia luar dan keyakinan rakyat kepada kerajaan akan dapat lebih tinggi, akan dapat dipertingkatkan, dan seterusnya pelaburan akan masuk dalam negara kita. Bukan saja daripada FDI, tetapi pelaburan domestik akan memberikan satu perangsang dan suntikan yang besar kepada ekonomi negara kita. Dalam aspek ini, saya mahu supaya parti memberikan perhatian, dan saya telah pun memberikan tanggungjawab ini kepada dua timbalan menteri kita dalam dua kementerian yang ada hubung kait dengan ekonomi, iaitu Timbalan Menteri Pelaburan, Perindustrian dan Perdagangan Antarabangsa Saudara Liu Chintong, dan Timbalan Menteri Kewangan II Saudara Steven Sim, untuk melancarkan satu jelajah ke seluruh negara untuk memberikan penerangan kepada akar umbi kita berkenaan dengan dasar ekonomi madani dan misi kita untuk melonjakkan semula ekonomi Malaysia. Ini mesti diberikan penerangan sejelas-jelasnya kepada seluruh akar umbi dan penyokong-penyokong parti, supaya ini akan terus memberikan sokongan kepada kerajaan untuk kita memastikan pertumbuhan ekonomi yang baik dalam beberapa tahun yang akan datang ini. Saudara dan saudari, kalau kita berjaya, bukannya kalau, tetapi kita mesti berjaya dalam misi ini, iaitu dalam 4 tahun ini, pendekatan kita, objektif kita, misi kita, yang pertamanya menyumbang kepada kestabilan politik negara. Selepas cabaran pilihan raya negeri, selepas cabaran pilihan raya kecil, kita yakin ini akan dapat menstabilkan politik negara untuk beberapa tahun yang akan datang. Sekarang misi kita ialah memberikan keyakinan kepada luar, keyakinan kepada rakyat, bahawa tumpuan kerajaan mesti ke arah pembangunan ekonomi dan mensejahterakan rakyat, meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat. Ini misi kita yang mesti kita laksanakan. 我们最重要的任务就是要确保我们政府可以搞好经济，确保人民的生活更好，提高人民的收入. Dan itu mesti kita laksanakan secara bersama. 4 tahun ini, kalau kita berjaya, sudah tentu kita boleh menyumbang kepada pertumbuhan negara, pendapatan kerajaan akan meningkat. Apabila pendapatan kerajaan meningkat, kita boleh kembali kepada rakyat dengan peruntukan-peruntukan yang lebih besar untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan sosial, untuk tujuan infrastruktur. Ini yang mesti kita laksanakan.
Kita tahu bahawa aspirasi rakyat ialah mahu melihat kualiti pendidikan. Kita tahu bahawa memang ada begitu banyak permohonan, keperluan sekolah-sekolah di seluruh negara. Bukan saja sekolah kebangsaan banyak keperluan. Sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah-sekolah di Sarawak, di Sabah, pedalaman. Semua ini memerlukan peruntukan yang besar untuk kita membina infrastruktur dan prasarana yang lebih baik. Kerajaan sudah tentu perlu memastikan kita mempunyai keupayaan kewangan untuk membawa pembangunan prasarana pendidikan ini kepada rakyat. Saya tahu bahawa pendidikan merupakan satu perkara yang penting kepada semua rakyat, kepada semua kaum, baik Melayu, Cina, India maupun Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kita tahu aspirasi daripada ramai pengundi-pengundi dan penyokong-penyokong kita daripada kalangan bukan Melayu, mahu melihat sekolah vernacular diberikan juga akses peruntukan untuk mereka memastikan kualiti pendidikan yang lebih besar. Terutamanya daripada masyarakat India, masyarakat Cina yang sentiasa mahu melihat bahawa pendidikan vernacular itu juga dapat dinaik taraf dan diberikan perhatian oleh kerajaan. Saudara dan saudari, kita sedar bahawa tanggungjawab kita cukup besar. Kita mempunyai cabaran yang sangat besar. Akan timbul isu-isu dari masa ke semasa yang perlu kita tangani secara bersama. Akan timbul kadang-kala konflik di antara parti-parti dalam kerajaan. Tetapi apa sahaja konflik dan juga isu yang timbul mesti kita tangani dengan baik, tangani dengan matang, kerana yang saya nyatakan secara jelas, kita tak ada pilihan lain selain daripada memastikan kerajaan perpaduan ini berjaya mengemudi negara. Jadi itu secara kesimpulannya adalah pendirian kita, bahawa kita committed dalam pendirian kita untuk memperkukuhkan kerajaan perpaduan. Kita tak akan melakukan apa-apa tindakan yang mengganggu gugat kerajaan perpaduan. Kita merupakan sebuah parti yang bertanggungjawab, parti yang boleh diharapkan, parti yang menyumbang kepada kestabilan, parti yang menyumbang kepada kemajuan dan pembangunan negara. Ini peranan dan tugas yang akan diambil oleh parti DAP. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita yang hadir pada hari ini. Yang saya sebut seperti yang dikatakan oleh pengerusi kebangsaan tadi, hari ini merupakan satu sejarah baru dalam politik Malaysia. Kerana buat pertama kalinya a sitting President of UMNO, seorang Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional hadir dalam persidangan parti DAP. Ini merupakan rekod ataupun sejarah baru, kerana Dato' Sri Zahid, you are the first UMNO President who attend a DAP convention. Ini fakta, tak boleh dipertikaikan. Tetapi ada seorang bekas Presiden UMNO pernah hadir. Tapi semasa bekas Presiden UMNO itu hadir, beliau bukan lagi Presiden UMNO, malah bukan lagi ahli UMNO pada ketika itu. Saya masih ingat bekas Presiden UMNO itu mengadakan satu sidang media selepas beliau hadir dalam kongres kita ataupun persidangan kita.
Beliau sebut, dia kata, saya sangat terkejut, saya terperanjat, sebab dia kata ini ubah persepsi saya terhadap DAP. Saya tak sangka pemimpin DAP ucap dalam bahasa Melayu. Dia sebut lagi, saya lagi terperanjat, saya bersama-sama mereka nyanyi lagu DAP. Lagu DAP itu liriknya bahasa Melayu. Saya rasa mungkin bekas Presiden UMNO itu sekarang dah lupa lah, sebab beliau mudah lupa. Saya yakin Dato' Sri Zahid tak terperanjat hari ini, sebab dalam DAP kita mendukung bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang duduk di atas ini semuanya, ahli-ahli parlimen kita, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri kita, semuanya boleh bukan saja fasih, tetapi boleh menyampaikan ucapan dalam bahasa kebangsaan kita dengan baik dan lancar. Bukan saja ucapan, pantun pun boleh. Tapi pantun saya tak sehebat Steven Sim lah, sebab Steven Sim dia ada partner dia, ada sparring partner dia, Ahmad Maslan daripada UMNO. Mereka punya pejabat satu tingkat sama. Saya pun tak tahu mengapa mereka nak berpantun kena ambil orang tengah. Bolehlah pergi ke bilik masing-masing berpantun lah, ambil video. Tapi inilah kehebatan Ahmad Maslan dengan Steven Sim yang boleh berpantun dalam ucapan hari kebangsaan mereka. Tetapi secara seriusnya, kepada rakan-rakan kita daripada UMNO, inilah sebenarnya pendekatan dan wajah DAP. Datang ke persidangan kita, Dato' Sri dan pimpinan sendiri boleh lihat, adakah kita ini musuh kepada Melayu? Jawapannya tidak. Kita bukan musuh kepada mana-mana kaum ataupun agama. Kita adalah parti yang mendukung rakyat Malaysia. Tadi saya lihat Dato' Sri Zahid pandang ke skrin besar semasa kita menyanyikan lagu DAP. Beliau nak lihat apakah lirik parti kita, lagu parti kita. Untuk makluman Dato' Sri, lirik lagu itu ditulis oleh saya. Itu kehebatan muzik dan lagu. Kerana sebuah lagu itu boleh membawa roh perjuangan sebuah parti, dan lirik itu adalah manifestasi kepada perjuangan kita. Okay. Apakah roh perjuangan dalam lirik tersebut? Iaitu berjuang untuk rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia termasuk Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, seluruh rakyat Malaysia. Ini roh perjuangan kita. Demi demokrasi, keadilan kita pertahankan. Bukan saja parti keadilan kita pertahankan, prinsip keadilan kita pertahankan. Integriti kita menjunjung. Itu sebabnya kita boleh berkawan dengan Parti Amanah Negara. Demi masyarakat yang berjiwa adil dan saksama. Malaysia untuk rakyat Malaysia.
Kalau Malaysia bukan untuk rakyat Malaysia, Malaysia untuk siapa? Jadi jangan kita terlalu terperangkap dalam stigma, dalam satu paradigm lama, old paradigm, bahawa DAP apabila kita sebut Malaysia untuk rakyat Malaysia, maka kita ini nak menghapuskan kedudukan orang Melayu. Hari ini secara realiti politiknya, saya yakin dan percaya dari segi demografinya, dari segi fakta politiknya, kedudukan orang Melayu dari segi politik terjamin, kerana pengundi Melayu lebih daripada 65% di seluruh negara. Jadi tak ada sebab orang Melayu perlu bimbang dan takut kepada DAP. DAP adalah parti yang setia kepada perjuangan, setia kepada rakan. Kita tidak akan kita cucuk daripada belakang. Kita bukan parti yang pagi cakap satu, malam cakap lain. Kita tak berani mengeluarkan apa-apa fatwa. Okay. Kita adalah parti yang berpaksikan kepada prinsip perjuangan sosial demokrasi. Kita mahu rakyat kita hidup dengan baik. Kita bukan nak bermusuhan. Hari ini saya nak sekali lagi nak jelaskan bahawa Melayu bukannya musuh kepada DAP. DAP juga bukan musuh kepada orang Melayu. Di kalangan kita juga ada pemimpin Melayu, ada ahli Melayu. Perlembagaan parti kita ini tidak eksklusif kepada mana-mana satu kaum. Buat kali pertama dalam PIU yang lalu, kita ada 3 ahli parlimen Melayu. Jadi saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan, kita mahu bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Kita nak membina semula negara yang cukup berpotensi ini, negara yang cukup hebat ini, negara yang cukup bertuah ini deserve a good government. And we want to be part of the good government. And let's be assured, we can contribute to a good government. Jadi, saudara dan saudari, kita punya misi politik akan berterusan, akan terus kita bawa dalam perjuangan setiap hari kita, pendekatan kita, kerja kita. Dan yang satu lagi, kita juga adalah sebuah parti yang pragmatik dan praktikal. Okay. Pragmatism itu adalah penting dalam politik. Betul, kita ada prinsip perjuangan kita, tetapi sebagai sebuah parti juga mesti ada pragmatismnya. Seperti kata-kata seorang negarawan hebat daripada China, Deng Xiaoping, tak kira kucing itu hitam ataupun putih, yang penting kucing itu boleh menangkap tikus. Hari ini yang penting kita nak pastikan bahawa kerajaan ini boleh memberikan kebaikan kepada negara, boleh membawa kesejahteraan kepada rakyat. Di atas prinsip dan juga semangat pragmatism ini juga, baru-baru ini saya mengetuai rakan-rakan daripada Menteri dan Timbalan Menteri DAP juga bersama-sama
menyanyikan semula sebuah lagu yang ditulis oleh bekas Ketua Penerangan UMNO, Allahyarham Tan Sri Muhammad Rahmat Tok Mat, yang kita nak nyanyikan bersama-sama, iaitu setia. Walaupun ditulis oleh seorang pemimpin UMNO, tetapi bagi kita ragu itu juga melambangkan semangat rakyat Malaysia. Roh perjuangan kita pada hari ini sama bekerja dan sama berusaha mencurahkan bakti yang setia kepada negara. Itu merupakan satu prinsip yang utama dalam negara kita, dalam perjuangan politik kita. Dan saya akhiri ucapan saya dengan kita sama-sama menyanyikan lagu Setia. Terima kasih kepada semua. Nandri Wanakkam, Sese Kowe.